Tapi dalam Quran ini ada 4. Yang kezaliman ni ada 4. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, kata Nabi SAW, adalah kegelapan pada hari kiamat. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka mengingini untuk memadam cahaya Allah, yakni agama Allah, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, yakni ucapan-ucapan mereka. Inilah yang dikehendaki oleh musuh-musuh Allah. Sama ada musuh Yahudi ke, Nasara ke, Nasrani ke, Kristian ke, ataupun orang musyrikin ke, mereka ni cita-cita mereka, kata Allah, satu saja, iaitu mereka ingin untuk memadam nur Allah, cahaya Allah. Cahaya Allah, iaitu merujuk kepada tuan-tuan sekalian agama Allah Subhanahu wa taala, Quran, hadis dan sebagainya. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wallahu, sedangkan Allah, mutimmu nurihi, tidak mengingini melainkan untuk menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut macam tu. Mereka nak padam, mereka tak mahu Islam tersebar. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, Allah, dia akan tetap menyempurnakan cahayanya. Jadi jangan bimbanglah tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu orang Islam ni, walaupun dia tak ada kerajaan, cuba tuan-tuan bayangkan, dulu ni semasa Islam naik dulu, ada 2 empire di dunia ni. Satu empire Romawi, yang kedua empire Parsi. Dua-dua empire ni jadi sejarah. Jadi sejarah sebab apa? Sebab tak ada kuasa. Mereka tidak lagi memimpin dunia. Kemudian Islam memimpin dunia selama 1000 tahun lebih atas kelayan orang Islam, tak jaga sungguh-sungguh kepimpinan. Maka tamatlah kepimpinan Islam selama 1000 tahun lebih pada tahun 1924, iaitu kejatuhan khilafah Islam yang terakhir yang dipimpin oleh orang Turki. Sebelum tu orang Kurdi pernah pimpin, orang Arab pernah pimpin, orang Melayu ni dia pernah pimpin juga kod sebelah Asia Tenggara. Bila jatuh tuan-tuan sekalian, kalau ikut tradisinya, jatuh Islam, bila tak kuasa lagi, habislah agama dia. Tapi Allah Ta'ala kata, kuasa mungkin boleh jatuh, tapi agama dia tak akan jatuh. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap akan menyempurnakan cahaya dia. Jadi seorang Islam semakin berkembang, umat Islam tuan-tuan sekalian semakin berkembang. Termasuk di negara Amerika yang musuh kuat Islam pun, orang Islam semakin bertambah. Jadi tuan-tuan baca sejarah tahun 20-an, 30-an dulu 80,000 orang Islam di Amerika, 80. Hari ini berjuta, jutaan, berjuta. Sampai mereka pun tak boleh nak sekat orang Islam di Amerika. Mereka tak boleh sekat. Agama yang paling maju. Dan di antara nama yang paling banyak didaftarkan ialah Muhammad. Di Eropah di sana. Nama mengantasi Jesus lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi dari segi pemerintahan kita tetap kena pertahankan. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi. Sebab itu kita kena jaga dari sudut dakwah ni. Jangan jaga anak-anak kita ni. Jaga anak-anak kita tu, akidah dia, amalan dia, tuan-tuan sekalian. Sebesar-besar menjaga agama ni tuan-tuan sekalian adalah jaga sembahyang. Kalau tuan-tuan boleh pujuk anak-anak kita ni jaga sembahyang, dia jaga agama. Sebab sembahyang ni bukan dia main seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, sembahyang fardu tiap-tiap hari. Kalau dia boleh jaga sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari, memang tak ada siapa boleh kata dia tak jaga agama. Kalau boleh tambah satu lagi, ajak dia sembahyang 5 waktu di masjid. Yang tu lagi kuat. Lagi kuat tuan-tuan sekalian. Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid, dalam satu hadis dalam Sunan Tirmizi, jika kamu melihat seorang yang mana sentiasa dia dengan masjid,
Fashhadu lahu bil iman, maka bersaksilah untuknya dengan keimanan. Pesan ke anak-anak tuan-tuan sekalian. Ni anak-anak dah besar dah tuan-tuan, bukan boleh pukul dah. Tak boleh pukul dah. Rasulullah suruh pukul bila 10 tahun. 7 tahun suruh, 10 tahun pukul. Kata ulama sampai dia balik, setakat dia balik saja. Lepas dia balik dia dah boleh berdekari, bukan masalah, tak boleh pukul dah. Ya, bukan pukul. Maknanya habis nak buat apa lagi? Dia balik macam orang lain. Anak kita bila dah balik, dia pun dah tak tinggal dengan kita, dia balik macam orang lain, iaitu kewajipan at-tawasi bil haqqi, saling pesan dengan pesan berpesan-pesan. Macam kita ni tuan-tuan sekalian, dengan saudara kita ni bila tengok dia salah, kena pesan. Itu kewajipan saudara muslim, dia panggil hakul muslim ala muslim, hak di antara sama saudara muslim. Jadi anak kita bila dah tak duduk kita lagi pun dia sama macam orang lain juga, pesan. Jadi kerana itu bila tuan-tuan dia telefon kita, tuan-tuan telefon dia, sebelum letak telefon, pesan semayang. Pesan semayang, jaga semayang, jaga semayang, jaga semayang. Walaupun tuan-tuan sebelum ni tak pernah pesan, bila nak pesan, nak mula kali pertama saja, tuan-tuan nak kena kuat semangat. Kadang-kadang orang Melayu ni, anak kita pun sama lah. Bila mak dia tadi pesan semayang, sebelum ni tak nak semayang, dia pun kata mak dia ni rasa macam nak mati rasanya. Nak mati dah apa kamu. Tak apalah, dia nak kata begitu pun tak apa, biasalah. Tuan-tuan sekalian. Tapi kita kena buat perubahan. Pesan dekat dia, semayang, jaga semayang, jangan tinggal semayang. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, manusia ni dia tidak ada benda yang masuk dalam otak dia yang dia boleh lupa. Tak ada tuan-tuan sekalian. Tidak ada. Kita jumpa apa-apa pun, kita pernah makan apa-apa pun, kita jumpa seorang walaupun kali pertama jumpa 20 tahun yang lalu, lepas 20 tahun baru jumpa balik, pasti akal kita ni akan keluarkan balik. Kita ni pernah jumpa dulu, ya, kita ni pernah jumpa dulu. Dia kata ya betul, kita jumpa sekian-sekian tempat. Jadi anak kita pun sama. Bila tuan-tuan sebut semayang pada dia, sekali lagi dia lalu pula lagi, jumpa kawan lain ke, ataupun dia tengok orang semayang, dia akan teringat mak dia kemarin pesan semayang. Tak apa lagi, dia tak semayang lagi hari itu. Dia cuma dia ingat saja pesanan. Sekali lagi mai pula orang lain pula, kawan dia semayang ke, ataupun dia buka televisyen ke, tertengok terbuka ustaz saya tempat semayang ke. Itu tuan-tuan sekalian, ya Allah Ta'ala suruh at-tawasi tu, dakwah itu, peringatan tu, fadzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Dibawa pada bazan zakir, tawafa. Bahasa Arab ni macam nazala. Quran, Allah Ta'ala guna perkataan nazala untuk Quran. Sebab apa? Quran dia turun sedikit demi sedikit, bukan sekaligus, perulangan. Jadi sama juga tawafa. Tawaf pun ulang 7 keliling. Sama juga Allah Ta'ala guna zakir, dia panggil. Mana peringatan tu dalam bentuk ulang. Berulang-ulanglah kamu memperingatkan. Fadzakir, berulang-ulanglah memberi peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman, tuan-tuan sekalian. Ya, sekali-sekala tuan-tuan sekalian, maknanya pihak masjid sebagai contohnya, photostate-lah satu risalah. Jangan banyak-banyak sangat, orang tak layak baca. Ya, satu word tu tulis itu kempen semayang. Pergi hantar rumah ke rumah. Hantar rumah ke rumah muslim. Peringkat mula ni kita jaga qaryah kita dulu. Lepas tu barulah kita lebarkan kalau kita ada dipanggil muslim. Kita pastikan dalam qaryah kita tu. Tuan-tuan pun kena buat, anak pun kena buat juga dalam qaryah kita. Ya, kita ajak semua. Kita pastikan dalam qaryah kita ni zero sifar meninggalkan solat. Kita pastikan semua orang dalam kampung kita mengerjakan sembahyang. Bila dia jaga sembahyang saja, itu memang dia jaga agama. Ya, bila jaga sembahyang saja, dia memang jaga agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.